Hai, aku lagi yang kena buka kedai hari ni. Aku dah ni. Hai. Tes. Bang. Hai. Aku hanyalah penjajah di jalanan. Kantoi dah. Hai. Namun bukanlah pengemis tak bersopan. Amir Automotive. Sekejap, saya kena scan dulu bang. Boleh saya scan dulu? Scan dulu. Scan, sanitize. Kes banyak bang? Ya. Alah, okey. Okey dah. Jap. Suhu jap. Titit. Dia tulis botak. Confirm lah. Terima kasih bang. Cik, silakan duduk. Tadi siapa bang tadi? Tadi ada lalu tadi. Yang tu Mambang. Oh. Kita jaga dia, kita bela dia untuk jaga kedai ni. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama apa bang? Nama saya Amir. Saya owner kedai bang lah. Saya owner kedai Faham. Okey bang, macam ni bang. Ya, kenapa tu? Saya cakap susah lah. Saya datang hari ni satu je. Apa dia? Tapi nampak semat tak? Nampak semat. Kita semat. Yes. Saya datang hari ni bang. Saya nak beli kereta bang. Serius Saya nak beli kereta bang. Memang datang Amir Automotive. Ya, sebab orang ramai suggest abang kereta terbaik. Serius Pagi order, petang sampai. Betul bang? Masya Allah. Bang, okey. Dia kadang-kadang Faham. pening. Kita apa ada bang? Sekarang ni kan, stok tak banyak ada lah Memandangkan COVID-19 makin melanda. Faham. Hari ni pun dah 6,000. Ya. Ramai orang berebut-rebut nak beli kereta sebab kereta tak laku. Kereta tak laku? Diskaun banyak Stok So sekarang ni stok dah tak habis. Oh, Tinggal sikit je. Kereta apa? Kita ada dua je sekarang ni. Kita ada Saga, Proton Saga dengan Proton X70. Saga yang mana bang Saga yang mana Saga yang mana bang Saga yang ini. Ni Saga bang. Ni Saga ni bang. Ya, ni Saga. Ni Mercedes ke apa ni bang? Tak, ni Saga Malaysia. Kereta Malaysia lah ni. Kereta Malaysia. Cantik bang kita sekarang cantik, Malaysia tak tu. Tayar 4. Cantik bang, cantik bang. Side mirror ada. Color hijau macam ni cantik. Color hijau. Ni merah bang. Merah bang? Ni merah. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Saya risau ni. Awak ni ada apa-apa simptom? Saya malam bang. Memang malam tak nampak sangat bang. Minta maaf banyak bang. Okey, kita potong Saga ni bang. Saya tengok ada harga banyak sangat ni. Okey, kita ada banyak spek. Yang sana spek paling standard lah. Kalau awak tengok kat situ, itu harga paling murah. Paling murah. 32,800. Kau ada duit? Ada bang. Abang macam wajar sangat bang. Abang saya pakai macam ni bang. Saja tanya sekarang ni berapa ramai orang yang dekat Instagram macam wah, tapi, sekali utang. Faham bang. Bukan awak lah bukan yang saya pasti kan. Saya tak terasa saya macam ni je bang. So ini adalah spek yang paling rendah. Paling rendah. Okey. 32.8 ribu. Faham. 35.8, 39,800 dan 42,800. Apa beza kereta juga bang? Saya tak rasa awak bukan anda sikit. Saya tak rasa awak sesuai lah dengan kereta Saga ni. Ya, awak tengok penampilan saya ni bang. Berdiri sikit bang. Boleh. Tengok atas labuci ujung tu 1,459. Ni bukan labuci bang, ni tak lalat. Bukan yang sana. Oh, yang ni. Abang jangan bang. Abang main wajar bang. Okey, lepas tu bang? Atas bawah ni tak kurang 5,000 ni. Apa kan? Ni apa? 5,000 tu apa bang? Tolong preparekan semua dokumen Okey, terima kasih. Apa kata? Kejap. Saya tengok abang ni macam berpotensi untuk naik taraf tak sesuai ke saya bawa Saga bang? Abang ada lebih special bang. Okey. Kereta paling hot dekat Malaysia bang. Boleh. Saya itu dia bang. Tak nampak pula bang. Kejap bang. Dia susah nak zoom bang. Saya selalu pakai iPad. Ini kereta paling hot dekat Malaysia bang. Cantik kau Ya. Datuk-datuk pakai. Kereta Malaysia ke ni? Ya. Cantik Ini adalah saya satu tukar. Ya. Saya tukar. Cantik Cantik. Banyak sangat dia punya panggil ni ada spek. Ni spek lah. Kadang-kadang dia kurangkan sikit macam ada apa nama benda tu? Apa benda tu? Sunburn bang. Bukan sunburn tu yang terbakar tu. Apa tu bang? Yang apa nama? Sunroof bang. Sunroof. Sorry. Saya orang kampung. Okey, faham bang. Saya nak tanya satu benda yang dua WD. Ni dua tayar je lah. Dua tayar je lah yang gerak. Yang satu lagi tu follow. Faham. Okey, macam saya bang, abang rasa mana paling sesuai dengan saya? Okey, saya melihat pada saya umur pun muda. Yes. Duit pun berkepuk-kepuk bang. Why not kita pergi kepada high end terus? Apa end? High end, yang paling tinggi lah. Okey, faham. So sekarang ni kalau cik nak beli sekarang ni kebanyakan kereta memang bank saya tahulah kebanyakan orang beli kereta memang akan buat loan bank.
Betul, bang. Takkanlah 122,800 nak beli cash tak? Tak, bang. Tak ada. Second. Baik duit lebih tu kita beli kat tempat lain. Faham, Tak? Buat kat tempat lain. So sekarang ni kita perlu buat loan kat bank bang. Loan. Kejap mana bang? Ini bang. So kita nak buat loan. Sekarang ni kita kena buat down payment bang. Down payment selalunya 10% bang. Down payment apa benda down payment Down pula payment ni? tu duit. Minta maaf, saya ni Ya. first time beli kereta. Allahu Akbar. Dress up memang macam ni tapi first time beli kereta. Biasa saya naik ni kenderaan awam. Allah. Naik Grip, Grip. Uber, Ush. TMR. Oh. Saya naik macam tu bang. Ni down payment ni apa bang? Wang pendahuluan lah. Maknanya untuk bayar kat abang lah. Yes. Bukan bayar kat saya. Bayar kat bank lah. Bayar kepada bank. Faham. So sekarang ni down payment 10%. So 10% daripada 122,800 adalah 122,800. Latunya abang kira, bang. Pernah masuk sekolah rendah. Darjah 6 pecahan. Pernah bang. Macam mana nak cakap yang ni pecahan je bang. Berdiri bang. Framing Saya lari bang. Okey bang. Itu yang punya. Kita boleh turun balik bang. Saya tak faham lah kedai mana saya datang ni. Biasalah. So maksudnya yang ini kira-kira ni darjah 6 kita dah belajar bang. Darjah 6 dah boleh. Okay, faham bang. 10% tu adalah 10. Takkan saya nak kena bayar 12,000 ni bang? Ya bang, down payment bang. Oh, tapi saya ada duit. Ada duit kan? Saya ada duit. Ada duit. Saya ada duit. Ada Saya ada duit. duit. Kita macam ni lah bang Bagi saya, kalau kita ada duit, biarlah kita guna duit kita. Biarlah loan ni bank sediakan untuk orang-orang yang tak mampu macam saya. Bang. Oh, ya ke bang? Kau nak bayar lebih sikit boleh bang? Kalau 12,000? Boleh ikut suka bang. Tapi Apa minimum beza? 10%. Oh, tapi 10% tu ialah minimum. Cerita dia macam ni bang. Okey. Kalaulah, senang cerita kalau abang ada hutang RM100, Okey. 10% akan jadi RM10. RM10 kan? Tapi kalau abang nanti abang akan hutang RM90 betul? Betul. Tapi kalau abang decide untuk bayar RM30, RM30. hutang abang tinggal RM70 bang. Nampak tak? Kalau makin tinggi down payment abang letak, makin rendahlah hutang yang abang kena tanggung selepas ini. Faham. Boleh Apalah, dapat? saya kekal dengan 10% je. Cantik. So sekarang ni abang akan pinjam. Okay, Mana so, kereta bang? Kereta sana bang. Bang, kereta sana. Tengok Okey, dulu. tengok dulu, okey, Jangan bagi dia gerak. Boleh buka bang, saya nak tengok dalam. Kejap. Saya buka. Dia tak boleh. Nanti Tak dia lari boleh, macam tu. dia lari. Okey, faham. Saya Faham, back lah. faham. Saya tak biasa kat benda ni. So, sekarang ni, abang akan bayar 12,000. Mana? La ilaha illallah. Abang akan bayar kepada pihak bank awal-awal 12,200. RM12,280. Okey, Betul? faham. So, Faham. sekarang ni, harga asal kereta tadi berapa? 122 bang. RM120,000. Abang bayar RM12,280. 280. So, sekarang ni abang hutang berapa? 90%. Tolak je. Tolak. So, 122,800 tolakkan dengan 122,800. Mana kalkulator saya? Abang bawa kalkulator bang? Apa hal saya ada kalkulator kat saya punya? Abang kirakan bang. Saya kena kira. Terbaik bang. Abang kira. Saya beli kereta, saya kena Tak kira. apa bang. Tak apa bang. Kita Alah. kerjasama bang. Berapa tadi? 122,800 800. tolak 122 122,800. 80. Berapa bang? 110,000 RM110,520. RM520. Yang inilah nilai yang abang akan hutang dekat bank nanti bang. Oh, ni hutang dia. Tapi bang, pinjaman dengan bank ni dia ada sedikit interest. Apa benda pula? Interest ni adalah hasil untung bank lah. Bank buat perniagaan melalui pinjaman. Okey. Kalau kita orang biasa macam saya beli kereta 20 sen, saya jual 3 sen, 10 sen tu duit saya, untung saya. Faham. Bank punya untung dari segi interest lah. Interest tu dalam bentuk apa bang? Interest tu dalam bentuk persen lah. Duit jugalah. Peratusan. Faham. Sekarang ni standard SUV ni. SUV pula. SUV kereta macam Jawa S70. bang ni. Ya, saya Jawa. Bapaknya SUV. Jawa, maknya Jawa, anaknya pun Jawa. Jangan SUV. sampai saya introduce abang Jawanya. Okey, bang. Boleh bang. Okey. Berapa biasa bang rate kalau kat bank ni? Rate kat bank selalunya SUV ni dia rendah sikit sebab harga kereta dah banyak, dah mahal kan. So dia markup dekat situlah. So dekat sini saya letakkanlah kat sini selalunya adalah dalam 2.2 sampai 2.6%. Tapi senang cerita, kirakan nak bagi senang, kita ambil lah interest rate sekarang ni adalah 2.5%. Okay. Yang rate ni bang, siapa yang tentukan? Bank yang tentukan. Oh, bukan abang. Bukan saya. Oh, ni cuma saya nak bagi tahulah selalunya. Yang ni saya akan kirakan roughly untuk abang tengok. Roughly ke saja. Nanti balance abang kena bayar bulan-bulan berapa? Okey, Boleh faham. Boleh saya silang kaki? Boleh. Sebab Boleh tak? Boleh. Abang ni. Datuk kerja mana? Jadi abang, sekarang ni hutang abang tadi adalah 110,520 kan? Okey, sekarang ni kita nak kira berapakah nilai hutang abang selepas ditambahkan interest.
Okay, sekarang ni sebelum tu saya nak borak juga abang nak pinjaman ni ada 3 spek. Oh, 3 spek. Macam sama ada abang pinjam untuk 5 tahun, installment 5 tahun. Bayar 5 tahun, yes, bayar 7 tahun ataupun bayar 9 tahun. Saya itu bank pilih ke saya pilih? Abang ada option. Oh, tu option saya. Cuba kira untuk 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun. Okay, boleh. So, sekarang ni nak kira jumlah hutang abang adalah A equals to P plus PRT. Apa ni bang? Ini formula dia bang. Memang kena kira manual macam ni bang? Saya nak tanya abang. Benda ni dah belajar dulu bang. Oh. Form 3. Sekolah dulu? Yelah, saya yang lain kot. Oh. Form 3, betul bang. Oh, kejap. Abang umur berapa bang? Oh, tua KBSM. Patut saya KBSM. Tak tahu. Minta maaf. Ini KSSM. Maksudnya abang, saya nak umumkan satu benda lah. Pada tahun 2017, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan bermulanya silibus baru KSSM yang dimulakan dengan 2017, Form 1 2017. Terima kasih. Form 2 2018, Form 3 2019, Form 4 2020 dan Form 5 2021. Tua. Tak apa bang, bang. It's okay bang. Saya batch PMR. Allah. So kita sambung bang. P ni adalah prinsipal ataupun dia punya kepala hutang. Oh, prinsipal lah, guru besar. Ya, bukan. Guru besar. Bukan. Habis tu? Ini kira kita anggap kepala hutang lah. Kepala hutang ni abang tak cukup duit tadi adalah 100. Kepala hutang apa? P. Oh, memang formula lah. Ya, faham. Kepala. Okey, kepala. So, kita kirakan kat sini adalah RM110, 110,520 ditambahkan dengan 110,520 didarabkan dengan rate dia tadi berapa tadi? 2.5. 2.5 kan? Tapi jangan masuk sini. Ini adalah 2.5%. Lepas tu? Tukar. Dah jadi 5. 0.025. Yes, cantik. Nasib baik KBSM. Tak mengecewakan. Terima kasih bang. Terima kasih bang. 0.25 didarabkan dengan berapa tahun tadi? 9 tahun. Bang. Kita boleh kira bang. Saya kira bang. Kira bang. Saya kira. Saya tengah tunggu abang kira sebenarnya. Saya kira bang. Sebab sini saya tekan abang. macam mana bang? Tekan yang sana dulu. 110,520 darab 0.025 darab 9 tahun. Yes. Lepas tu tambah balik dengan 110,520. 135,387. 135,387. Inilah dia hutang abang kepada bank. Apa makin naik harga pula? Okey, abang kena tahu. Bank pun ada tempoh ataupun ada kesabaran menunggu abang bayar hutang tu. Jadi kesabaran dia tu dibayar oleh nilai tambahan ni lah. Faham. Faham. So sekarang ni, ni nampak besar kan? Saya kena bayar. Abang pinjam berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Kita bahagi pula dengan 9 dah 12. 108 bulan. Kita tengok monthly payment. Bulan-bulan abang kena bayar berapa bang? Saya kena tekan. Kira lagi bang. Saya kena tekan. Tekan bahagi lagi. 108. Saya dapat sini 1253. 1253. 58 sen. 0.58. Tunai. Inilah yang abang kena bayar bulan-bulan. Formula dia yang ni tadi lah. Yeah. Faham. So simple. Tapi bang, saya nak bagi tahu, saya nak bagi advice senang je bang. Kalau abang nak turunkan harga ni, abang naikkan yang ini. Down payment. Daripada 12,000 bayar lagi tinggi. Mana tahu abang ada 30,000? 30,000. Oh, lagi rendah lah nanti. Bulan-bulan dia. Lagi tinggi down payment saya, lagi rendah monthly saya. Sekali lagi saya nak cakap, kalau abang ada hutang RM10, abang bayar RM10. Balance tinggal berapa? RM90. Yes, RM90. Tapi, so yang ni kena bayar lagi kan? Betul. Tapi kalau abang, contohlah abang nak bayar dalam 2 bulan. So, sebulan bayar RM4.45, sebulan lagi bayar RM45, betul? Faham. Tapi kalau abang bayar 50 terus. Balance tinggal 50 kan? Sebulan bayar 25, sebulan bayar 25. Macam tu lah. Tapi saya tak ada duit. Saya ada tu je, boleh Boleh lah. Proceed yang ni, saya nak proceed yang ni lah. Yang penting proceed bang. Saya dah nak dokumen semua. Saya akan sediakan semua ke? Apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan? Nanti saya kontak. Okey, boleh. Boleh. Tapi bang, abang ingat abang boleh selamat ke sepanjang masa? Asal pula? Kita jual kereta je bang. Kita jual barang-barang dalam tu, tapi abang kena handle pula dengan apa tu road tax, abang kena handlekan, insurans pun abang handlekan. Dah bayar ni tambah lagi? Yang ini kereta saja bang. Kereta yang bayar tiap-tiap bulan? Macam kita beli phone bang, beli phone kan, casing asing. Casing asing. iPhone sekarang pun tak dapat dia punya charger bang. Wow, so really? Balik asing. Wow, so maksudnya benda ni abang kena
ambil sebagai Oh, protection. saya pun first time. Terima kasih banyak lah. Okey bang, okey bang. Saya datang membantu. Untuk Abang datang insurans sini. saya nak borak dengan siapa pula? Kejap bang, saya contact mana brother ni Kejap bang Boleh. semua dah ready Okey. Oh, banyak nak kena bayar ni. Halo. Oh nampak gemuk. Bayar ni. Halo. Halo. Bulan lagi. Masuk sebenarnya. Ni SIM kau. Masuk. Okey. Orang cantik bang. Bapa masuk TV ni. Sabar. Hai Umi. Umi Abah yang baru dapat vaksin tadi. Semoga Umi Abah dalam keadaan sihat sejahtera. Itu saja. Nanti saya panggilkan kawan saya Terima kasih banyak. pihak insurans Cik Amir, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Cik Amir. Terima kasih banyak. Baik, waktu nanti kereta sampai, saya kontak saya turun. Okey, cantik. Terima kasih, Cik Amir. Warna nak warna apa? Saya nak warna merah macam ni. Okey, tak ada stop. Colour apa dia bang? Colourless? Colour apa dia? Abang pilih. Putih. Putih pun tak ada stop. Hitam. Yes, hitam tak ada. Polis dengan tentera je. Halah, colour apa dia? Kelabu. Kelabu boleh lah, kelabu. Saya minat nasib sangat baik kita ni. ada. Nasib baik lah ada. Terima kasih banyak. Okey. Cik Amir, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey, saya panggil kawan saya. Boleh. Okey. Saya tunggu sini je. Okey, boleh. Kereta settle, dah beli dah. Penjarakan sosial. 1,200 apa tadi? RM1,253. RM1,253. Okey, tak kena bayar down payment pula ni. RM12,000 mana nak cekau RM12,000. Awak apa hal sama dengan saya ni? Staff ke? Nampak takut lah. Alah, RM12,000 macam nak cekau RM12,000, bayar down payment. Lepas tu nak bayar insurans lagi, nak bayar road tax lagi. Alah. Encik Hasrul? Alah, nama betul. Betul, ya saya. Encik Hasrul? Ya, saya. Allah Akbar. Saya ada orang call tadi. Awak siapa? Saya ni ejen insurans. Tak. Tepi. Awak siapa? Saya... Keluar. Siapa ni? Siapa yang awak halau tu? Saya kat mana tadi? Okey, apa dia tadi? Awak boleh nampak benda-benda nampak mistik? benda-benda ni, Allah tak Akbar. Cik, siapa pula cik? Siapa nama ni? Saya ni yang meniaga insurans tersohor di Malaysia. Gas Insurance. Yes. Terbaik. So sekarang ni kita perlukan insurans. Sebabnya, boleh ke encik menjamin bahawa tiada berlaku kemalangan kepada kereta yang encik baru beli nanti? Boleh encik jamin? Saya beli kereta, mana tak ada aksiden langsung. Boleh tak encik jamin macam tu? Mana boleh, saya bukan... Mana boleh. Betul. Tahu boleh. tak kadar kemalangan dekat Malaysia berapa? Hari-hari nampak gaduh tepi jam. Aksiden sini, aksiden sana pun jam juga. Betul. Macam mana? Tahu tak kadar kemalangan berapa? Tak tahu. Saya pun tak tahu. So jom mari kita teruskan kepada cerita pasal insurans kereta dekat belah sini. Boleh. Okey. Ini encik nak beli kereta baru. Saya dah beli kereta baru dah. Saya dah borak dengan Cik Amir tadi. Saya dapat X70. Bila kereta baru, mesti kita nak bagi komprehensif punya. Dia akan cover semua benda. Banyak ke jenis-jenis insurans yang ada ni? Banyak. Kita ada 4 jenis insurans. Tapi untuk kereta baru, saya suggestkan komprehensif lah. Apa yang ada? Okay, apa yang ada bang? Empat-empat tu. Nak tahu? Alright, pejam mata dulu. Alright, pejam mata. Cak, buka mata. Inilah dia. Banyak dia punya ejen-ejen insurans. Ni jenis-jenis insurans? Jenis-jenis insurans. Saya juga jaranglah duduk ni. Kita ada akta, kita ada pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan juga komprehensif. So dia ada 4 jenis insurans. Wah. Okay, ada apa-apa soalan? Ini empat ni semua ni harga sama ke lain-lain ni? Harga dia mestilah lain-lain. Benda yang dia cover pun akan jadi lain-lain juga. Okay, kalau bolehlah kau tak keberatan ni. Betul. Ya. Okay. Mana yang paling mahal lah? Yang paling mahal adalah mestilah komprehensif. Dia akan cover totally semua. Apa maksud cover semua tu? Alright, sejom mari kita tengokkan satu persatu. Kita ambil yang paling murah dulu. Okey, paling murah. Yang paling murah dulu akta, tapi saya tak suggest lah. Akta? Ya, saya pun tak suggest lah untuk apa abang beli akta ni. Sebab akta ni terlalu minimum. Apa je yang dia cover? Jom kita tengok. Liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan kematian. Bila kita akan mengalamikan kecederaan dan kematian? Bila? Bila aksiden lah. Bila aksiden lah. Dan adakah dia akan cover? Untuk akta, yes, dia akan cover. Cover kita lah? Cover, tidak. Kalau kita berlaku aksiden, so siapa yang akan di-cover? Orang yang kita langgar. Saya beli insurans, orang lain yang dapat? Betul. Apa benda ni? Sebab itulah ini adalah benda yang paling murah.
Okey, faham. Alright. Dan Paling kalaulah murah. kerugian terhadap harta benda yang dialami pihak ketiga. Kalaulah berlanggar. Okey, berlanggar. Yang ni dia dah cover untuk kesihatan dia punya rawatan. Okey, faham. Tapi kereta yang dia kena langgar tu dia cover tak? Yang gemuk oh. Ah. Cover lah sebab dah bayar insurans. Ya Allah, sorry, maaf, dia tidak cover. La ilaha illallah, leceh sangat ni. Betul. Dan lepas tu kerugian terhadap kenderaan akibat kebakaran. Kalaulah tak berlaku aksiden, tiba-tiba kena patah peti. Patah peti? Panah, Masya Allah. Patah peti? Panah. Kena panah. Kalau kena panah peti, yes, dia tidak cover lah akan sebab dia dah kena ke peti. tidak akan cover. Maaf. And then last kali, kalaulah kerugian kerosakan terhadap kenderaan sendiri. Kalau kita langgar orang. Gemuk kan? Gemuk Mesti kita cover sebab punya. kita dah bayar. Jawapannya adalah tidak juga. Sebab kita langgar dia, mestilah kita langgar tu dah gemuk, dah Betul. gaduh-gaduh. Mesti cover kita kan? Tidak cover. Okay. Dan sementara itu, saya nak buatkan sedikit iklan sedikit. Cinta Seria Malaysia akan buat counter collection. Jom ramai-ramai donate untuk slot NGO terakhir ini. Mat akan diwakili oleh Cinta Seria. Tekan link dekat pin komen ataupun description. Terima kasih. Jom, mari kita teruskan lagi. Okay, yang kedua ialah pihak ketiga, pihak macam-macam. Alright, dia ada macam-macam. Untuk akta, saya tak suggest. Sebab kalau berlaku aksiden, siapa je yang insurans akan cover? Rawatan untuk pihak ketiga. Dia punya kereta pun tak cover juga. Betul. Abang cerita terus komprehensif abang. Boleh, untuk komprehensif. Boleh, Ini paling abang suggest lah ni. Yang ni yang saya paling suggest. Tapi paling mahal lah. Paling mahal. Faham. Jom mari kita tengok apa jadi dekat kereta. Kalau kita langgar kereta orang, apa jadi dekat diri dia. Kalaulah dia patah tangan apa semua, dia di cover tak? Maknanya saya langgar kereta orang, kereta tu dia Dia cedera. sakit, dia cedera. Cover. Paling mahal mesti cover. Jawapannya adalah yes. Dia cover. Mesti cover. Langgar orang gila. Langgar orang, dia cover. Faham. Dan kalaulah ada kerugian terhadap harta benda dialami pihak ketiga, maksudnya kereta tu. Oh, kereta tu gemuk ke tak? Kereta tu gemuk. Langgar, gemuk. Cover ke tak cover kat orang kita langgar tu? Betul. Cover. Jawapan paling mahal. dia adalah paling mahal. Mesti cover. Cover. Terima kasih. Wah, hebat betul. Paling mahal. Macam saya dah tak payah buat kerja dekat sini. Awak dah sangat pandai. Lagi satu, kerugian terhadap kenderaan. Kalaulah dia kena curi, kalaulah dia kena panah peti dan dia terbakar. So, adakah dia akan cover juga? Ini paling mahal. mahal. Paling mahal. Mesti cover. Mesti cover. Anda pasti? Saya pasti. Saya Pasti. kunci jawapan tu. Betul. So, bila betul, awak kena donate dekat Cinta Seria. Cinta Seria. Alright, seterusnya. Kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri. Kalau kita langgar, adakah kenderaan kita akan di-cover? Oh, kita langgar kereta orang, kereta kita gemuk, cover tak kereta kita? Betul? Mesti. Paling mahal. Mesti cover. Mesti cover. Yes, confirm dia cover. Alright. So, kita dah pergi yang paling rendah dan kita dah pergi pada yang paling mahal. So, yang ini, beza dia apa? Terlalu banyak. Betul. Ini murah sangat. Tapi saya nak tahu satu benda lagi lah. Apa Sebab dia? saya selalu dengar kan orang pakai pihak ketiga, third party. Third party. Saya nak tengok third party boleh? Boleh. Third party. Beza dia dengan akta dengan third party adalah ini je. Saya pilih A. Okay. Untuk yang ini? Ya. Apa tu? Dia kerugian untuk pihak ketiga. Okay, contoh berlanggar. Kereta orang yang kita langgar rosak. Rosak, faham? Dan itu akan ditanggung oleh pihak insurans kita. Okey, faham. Memang cover lah. Dia nak berak lah tu. Dia nak berak. Oh, dah berak dah pun. Allah Allah. Okey, jom. Seterusnya lagi. Okey, untuk pihak ketiga, kalau liability dia punya rawatan untuk pihak ketiga? Maknanya saya langgar kereta orang tu cedera, cover tak orang tu? Mesti di cover. Cover. Alright. Dan tapi untuk kalaulah dia berlaku kebakaran, berlaku kecurian, kompom lah dia tidak cover. Dan untuk kerugian, kalau kita langgar dengan kereta dia, adakah kereta kita akan cover? Tidak juga. Disebabkan apa? Sebab tu namanya adalah pihak ketiga. Kita cuma memberi pampasan kepada pihak orang ketiga. Yang kita langgar tu saja. Betul. Faham. So, dan dalam kalaulah berlaku kemalangan, apa yang awak kena tahu? Siapakah? Gaduh. Gaduh dulu. Video bang. Video. Viral. Betul. Siapakah pihak pertama? Pihak pertama? Pemegang polisi. Macam kalau saya langgar apa, saya adalah pihak pertama. Faham. Orang yang kena langgar itu adalah pihak ketiga. Dan sekarang ni siapa pihak kedua? Insurans bang. Insurans. Abang ni power sangat lah. Abang tukarlah ganti tempat dengan saya. Saya tahu insurans yang kedua. Betul. Terima kasih. And then last one adalah cerita pasal pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Saya nak ambil komprehensi je lah.
Alright. Komprehensif lah, Tapi komprehensif. satu lagi lalas lah. Okay. Ya. So awak cuba teka yang mana yang tidak antara empat benda ni, yang manakah yang tidak? Ting 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 Saya rasa macam ting pasal terbakar, Betul. Kebakaran dan kecurian. Fire and theft. yang dua atas tu tidak. Dua atas ni tidak. Tidak. Ya. Allah Akbar. Okay, jawapan dia adalah dia akan coverkan ke third party dan dia juga akan cover kalaulah berlaku kecurian. Contoh rumah awak macam tak selamat, guard selalu tidur, kalau motor kena curi ke, kereta kena curi ke, ini dia akan cover. Cuma kekurangan benda ni daripada komprehensif, kalau berlaku kemalangan, dia tak cover kenderaan kita. Bermaksudnya sekarang ni kalau saya tengok sini pihak ketiga kebakaran dan kecurian maknanya lagi mahal daripada pihak ketiga, betul bang? Betul, dia akan lebih mahal Sebab sikit. nampak yang ya banyak sikit tu. Betul. Dan apakah satu lagi persamaan antara keempat-empat benda ni? Keempat-empat ni kena bayar bang. Empat-empat ni kena bayar. Betul juga tu. Empat-empat kena bayar bang. Aduh, tak masuk dalam skrip ni. Empat-empat Okey, kena betul. bayar. Empat-empat kena bayar. Dan satu lagi adalah keempat-empat ini tidak cover rawatan untuk pihak pertama. Maksudnya kalau awak berlaku kalau berlaku awak langgar orang dan awak tiba-tiba terplay out tangan, awak pergi hospital, insurans takkan bayar untuk pihak abang. Sebab tu itu perlukan insurans sendiri, kita boleh buatkan, kita boleh tambah polisi dekat situ. Saya memang ambil komprehensif abang. Baik, so jom mari kita kirakan untuk komprehensif. Komprehensif boleh bang. Alright, let's go. So selalunya saya key in. Tapi hari ni sistem down. Sistem down. Sistem Awak nak down. kira manual lah ni. Kena kira manual Tahu lah ke sekarang bang? ni. Tahu sebab saya ni KSSM. Abang macam saya tahu tengok tadi KBSM, tengok muka pun macam dah 3 series lah. Ni So kalau dah 3 series ni memang KBSM selalunya. Macam saya adalah KSSM, saya boleh kira secara manual benda ni. Alright. So jom mari kita tengokkan. Awak je lebih nak buat saya terhibur je kan ni. Alright. So ini adalah kita punya table kita dekat belas ni. Alright. So inilah table yang kita perlukan untuk mengira secara manual. System down. Nak kira manual benda-benda macam ni bang? Betul. Alright. Okay, so ini adalah benda-benda yang kita akan gunakan, yang pihak insurans guna. Okay, table ini bagi tahun 2015. Dan by the way, untuk tahun ni pun kita akan menggunakan benda yang sama je dekat belas ni. Alright, boleh? Alright, seterusnya jom mari kita kira. Berapakah harga kereta awak tadi tu? Harga kereta tadi lah 135 tadi. Harga kereta tadi adalah 135,000. 35,000. RM52 lah lebih kurang. 135,000. 135,000. RM502. 132. RM52. Boleh lah. Yang tu lah kot lebih kurang bang. Betul-betul lah yang tadi tu. Tadi tak ada, kalkulator dah off bang. Kalkulator dah off, saya tengokkan balik lah. Sebab ni pun satu sistem dengan tadi tu. 12280. Bawah bang. Tak, yang ni lagi sebab kita akan ikut harga market dia dekat belas bukan ni. Bukan kira ikut harga yang bawah tadi tu. Bukan. Tak termasuk sekali yang bank. Sebab tak masuk. Dia kena ikut yang ni. Sebab ini adalah harga market kereta. Faham. Kita akan repair ikut harga market kereta kat sini. Okey. Boleh. 122,800. So itulah kereta dia. 122,800. So ini adalah benda kita punya harga kereta. Dan berapa cc dia tadi cc tadi kata nampak 1.8. Tak, maksud saya cc kamera, cc cermin cc awak. Berapa? Cermin CC? Cermin CC ada 2 bang. Alright, betul. Terbaik. So itu adalah cermin CC. Awak kena betul-betul faham apa yang saya kata ni. Adakah awak ni batch PMR dia susah dengar apa yang saya cuba sampaikan? Abang lebih pada nak menghibur saya ni bang. Alright, so sekarang ni baru saya tanya betul-betul. CC engine kereta awak berapa tadi 1.8 bang. 1.8. Tapi saya tengok manual tadi bukan 1.8 tepat. Spek tepat dia 1799 bang. 1799 cc. Ini adalah dia punya price. Ini adalah dia punya cc. Okey. Dah dua benda ni cukup dah untuk saya kira kan. Okey. Alright. So jom mari kita tengokkan dekat table dekat belas ni. SAS.
tengokkan dekat sisi kapasiti enjin tidak melebihi berapa cc. Kalaulah awak kata tadi 1799, kita akan tengok yang mana satu. Boleh tak kita ambil yang 1650? Tak boleh. Tak boleh, kenapa? Tak boleh. Sebab dia sudah melebihi 1650. Faham. Dan sekarang ni kita nak dapatkan 1799 yang sudah melebihi. Betul. So maksudnya kita akan ambil yang mana? Kita ambil 2200 ni bang. 2200. Betul. Kita akan ambil yang 2200 kat belah sini. Oh Allah, tak nampak pula. Kesak. Ini bang, tengok saya tunjuk ni bang. Kita ambil 2200. Kita ambil yang 2200. Tapi awak duduk di mana? Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak? Aku Sabah bang. Sabah bah. Aku Sabah bang. Jangan menipu, mana boleh terbang sekarang ni. Sekarang ni awak duduk di mana? KL bang. KL. Jangan. Lain pula harga Kita dia. ada dekat Semenanjung Malaysia. Tapi ingat, kita ada saudara dekat Semenanjung Gaza kat sana. So buatkan donation dekat belah sini ya. Alright, Untuk teruskan. cinta Syria Malaysia. Allah Akbar. Sila klik link Di dekat description. komen. Yes. Alright, so 2200 dan kita nak ambil polisi komprehensif 339.1. Itu adalah apa? Itu adalah kadar premium untuk 1000 yang pertama. 1000 yang pertama macam saya 1799. Maksudnya ialah 1000 yang pertama tu je. Betul, bukan. Ni adalah untuk harga dia. So ini adalah untuk harga. Okay, so 1200 tu adalah sisi. Okay, faham. Dan ini adalah untuk RM1000 yang pertama. Macam kereta awak, harga dia adalah RM122,800. So jom, mari kita kirakan dia punya premium. Bang, saya minta maaf. Saya dah macam berminat kira ni. Maknanya sisi ni bang, tengok kat table nak refer je lah. Nak refer je. Harga yang kita nak kira. Betul. Faham. Alright. So okay. untuk 1000 yang Senang pertama, kerja, bang. betul. 1000 yang pertama adalah 339.10 sen. Okey. Kat sini. Ini wajib bayar ni bang. Wajib bayar. Ini wajib bayar. Okey, faham. Dan dia kena tambahkan untuk Semenanjung Malaysia, setiap RM1000 kena tambah RM26. Untuk RM1000 yang berikutnya. Tetapi untuk Sabah Sarawak, dia adalah RM20.30. 30 sen. 30 sen. Kenapa dia murah sikit dekat Sabah Sarawak? Sabah Sarawak murah bang. Disebabkan risiko kemalangan di sana sangat rendah berbanding dekat Malaysia. Dekat Semenanjung Malaysia. Sebab dekat Semenanjung ni orang bawa macam mana? Saya nak pindah sana lah bang. Allah Akbar. Teruskan. Sebab sana road murah tak? Murah. Insurans murah kat sana. Okay, so 339.10 sen ditambahkan dengan RM26. Bang, ada orang telefon bang. Allah Akbar. Ada orang telefon bang. Sorry bang. Jangan cakap-cakap tu. Alright. So, dia kena darabkan dengan setiap ribu berikutnya. Sekarang ni kita harga kereta 122,800. Kita dah bayarkan untuk 1000 yang pertama. 1000 yang pertama. Berapa ribu lagi yang kita kena buat? 121,800 bang. Betul, 121,800. Tapi kita nak kira per ribu. Bila per ribu, kita kena bagi 1000 per 1000 kat sebelah sini. Faham. Sebab ada 1000 yang bang. Okey, faham. Kawan saya tadi pun kata awak ada buat kalkulator. Tolong kirakan sekali boleh? Sebab sistem down. Kedai paling pelik. Saya katakan ni 121,800. Lepas tu bahagikan dengan 1000 bang kan? Bagi yang 1000. Lepas tu darabkan 26. Darabkan dengan 26. Tambahkan dengan 339.10 sen. Sen. Saya kena RM3,500. RM5.90 bang. 3,300. 500 bang. 3,500. Kalau saya tipu ni abang ikut je lah. Betul. 1000 bang. 1000 bang. 3,000. 500, RM5. 305 90 sen bang. 90 sen. Ui. 350590 sen. Mahalnya insurans. Betul. Tapi ini adalah untuk coverkan awak punya kalau berlaku aksiden. Kalau tak jadi macam mana? Kalau tak jadi jangan risau bang. Saya ni gas insurans yang awal tadi saya nampak tak logo saya tadi? Saya punya logo. Abang nak tunjuk sungguh-sungguh Macam logo tu, abang. Bengkak ke apa bang yang atas tadi tu bang? Gambar tadi tu. Itu adalah okay, so dah dapat kat belah sini. So sebab tak ada siapa yang boleh memastikan abang tak aksiden. Saya hanya ingin membantu. Okay, alright. Dan seterusnya apa lagi yang kita kena kirakan dekat belah sini? Disebabkan inilah first time abang beli kereta, tiada NCD yang dikenakan. NCD? Macam yang abang tanya tadi. Faham. Bang, kereta-kereta yang lama-lama dulu kan pakai DVD, VCD. Bukan, yang baru bang. ni pakai NCD lah. Bukan bang. Ini banyak kesan dia dekat belah sini ni.
Jangan. Bang Mahir. Okay. Jangan buat kesan dia macam ni bang. Okay. Dia punya NCD tu macam abang tanya tadi. Habis kalau tak jadi apa-apa, apa yang saya dapat? Apa ekstra kepada saya? Itulah dia NCD, non-claim discount. Tak faham. Non-claim discount. Maksudnya kalau abang tak ada claim apa-apa, tak ada menuntut apa-apa daripada saya akan bagi awak diskaun pada tahun hadapan. Banyak ke tak? Banyak. So yang pertama sekali kita akan bagi diskaun 20%. Ui, tahun kedua tu dah dapat 20% dah? 20%. Daripada total ni tolak 20%? Tolak 20%. Dan paling maksimum adalah 55%. 55%? Betul, Separuh separuh je abang kena bayar. Tapi kena tunggu dalam 4 ke 5 tahun macam tu. Maknanya saya tak boleh accident masa 5 tahun baru boleh dapat. Abang boleh bukan boleh jamin bang saya tak accident bang. Itu yang kejaminan itu tengok macam mana abang drive. Kalau abang drive macam orang gila mesti accident lah bang. Ya. Yeah. So kita kena bawa kereta beringat sikit bang. Ingat orang yang tersayang. Abang ada saman? Saya ada saman. Tapi saman parking je bang. Saman laju saya tak ada bang. Oh. Okey dah. Jom sambung kita pergi ke belas ni. Ini faham kat belas ni? Faham. Okey. Tapi kita anggaplah tahun depan dapat 20%. Okey jom mari kita kirakan berapakah insurans yang abang kena bayar. Saya macam nak kena kira balik je ni? Jom tak payah. Kita ambil ni je. 3505 sen. Dan kalaulah abang ada NCD 20%. So jom mari kita kirakan NCD 20% kat belas ni. Tolong kirakan 20% darabkan dengan 3505 9 sen. Abang boleh tolong kirakan tak berapa? Boleh. 0.2 darabkan dengan 3505 9 sen. Saya dapat RM701.18. RM701.18. So saya bayar tu je lah. Bukan. Ini adalah diskaun yang kami kasih. Oh, tolak lah nanti ni. Tolakkanlah. So maksudnya apakah premium kasarnya akan jadi apakah? Tolak kan? Berapa? Saya tolak, saya dapat RM2,804.72 sen. 72 sen. Tak, 72 sen. Dah, itulah benda yang kena bayar. Ni Murah. tahun kedua ni. Tahun kedua. Murah? So memang kalau beli kereta baru, tahun pertama memang mahal lah bang Betul. Ui, boleh ke kalau saya ada kereta lain saya nak transfer NCD tu bang? Tak boleh ke bang? Transfer? Rasanya macam tak boleh tu. Kena kalau lah tukar kereta tu barulah dia macam boleh kat situ. Alright, tapi inilah benda dia. Tapi kalaulah kita kena faham satu benda, satu nota, saya buatkan nota kaki dekat sini. Nota apa bang? Nota kaki. Nota kaki. So nota kat bahagian bawah dia. Tetapi kalaulah nak ambil third party fire and theft. Tengok saya dah baca kat orang putih dekat sekarang ni. So third party fire and theft. Theft macam ni je dia. So third party fire and theft, dia punya pengiraan pula tak payah kira lain. So dia cuma buat apa? 75% didarabkan dengan kadar premium kasar untuk komprehensif. Oh, 3505 tu lah. Betul. Oh, memang 75% tu memang fix ke bang? Memang fix untuk third party fire and theft. Sebab apa pengurangan yang kita akan cover kat belas ni? Pengurangan dia adalah apa dia? Kalau berlaku aksiden, dia tak cover kenderaan kita. Abang beli X70. Kalaulah abang punya kemek sikit, dah kena berapa kat situ? X70 saya boleh parking sendiri lah bang. Memang boleh parking Dia sendiri. boleh elak lah. Just pap lah bang. Oi. Mana boleh tak payah bang. Saya tak nak insurans. Kereta saya tu tak payah langgar punya. Sebab Proton cakap. Okey, kalau macam tu, kita cuba try ambil third party lah. Third party? Sebab insurans kena ada juga untuk kita buatkan benda ni. Oh. Okey, kalau lah third party, tadi insurans kita bayar berapa untuk komprehensif? 3505.90 sen bang. 3505.90 sen. Dan kalau lah abang nak ambil third party, abang yakin tak berlaku aksiden. Abang yakin tak berlaku kecurian. Abang yakin tak berlaku kebakaran kena panah peti. Saya yakin. So abang perlu bayar RM151.20 berbanding RM3,505.90 sen. Sikit tu je? Sikit tu je. Takkan jauh sangat bang third party ni bang? Dia punya cover pun sikit je. Apa kereta cover, dia cuma cover kereta kat depan tu je. Faham. So abang nak pilih yang mana? Saya pilih komprehensif lah. Saya pun tak dapat jamin sebab tu kereta baru lah yang nak bawa ni pula bini saya. Dia baru betul? nak ambil lesen. Allah Akbar, saya takutlah kalau macam tu. Ya betul. Saya selalu suruh naik Grab. Okay. Tak nak 151 ni murah ni bang? Tak. Saya banyak duit. Banyak duit 3505.90 sen. Maka selesailah akad kita ni bang So saya ambil yang komprehensif lah. Komprehensif. S70 komprehensif RM3,505. Betul. Tapi abang tak boleh bawa kereta lagi. Sebab kita kena melalui satu lagi. Tadi dah loan bank dah settle. Sekarang ni insurans sudah. Lepas tu kena buat apa pula? Kita akan giverkan kepada kawan saya pula satu lagi.
Leceh betul nak beli kereta. Betul bang. Ini adalah kita punya pembelian kereta di kita punya akad memang macam ni bang. So lepas ni saya nak kena berurusan dengan siapa pula? Sekejap saya call kawan saya Boleh. Alright. Macam nak kencing. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Apa Ya, guys. Kenapa, guys? Apa Fatih. masalah? Ya, saya. Ni ada Ya, aku tengah busy ni sekarang ni. Kenapa tu? Cepat sikit kau cakap. busy sama orang ke apa? Biasalah. JPJ kerja memang macam ni. Banyak-banyak kerja. Okay, sekarang ni ada orang nak beli kereta baru. So sekarang kita nak buatkan dia punya road tag. Boleh kau tolong settlekan? Settlekan road tax orang untuk... Aku settlekan road tax orang. Cepatlah Boleh? bang. Baik. Okay. Boleh. So saya jalan dulu. Okay, Terima kasih Okay, Terima kasih banyak. Okay. Jaga SOP. Oi, banyak nak kena je settle benda ni. Tak habis si kemas je. Baju sama. Ya. Nak bayar down payment, nak bayar insurans. Ya, guys. Apa masalah dia tadi, guys? Leceh pula lah. Siapa yang nak ni? Siapa nak buat road tax ni? Saya bang. Assalamualaikum bang. Saya bang. Macam mana awak boleh ada dekat office saya ni? Asal bang garang sangat bang. Saya memang garang. Saya kan muka garang. Nampak? Saya simpan dulu bang. Awak suruh saya duduk. Saya jumpa dulu. Saya dah lama. Saya paling lama kat sini tadi. Saya paling lama. Saya nak tanya awak dah ambil number belum? Number counter dah ambil belum? Belum bang. Tekan B. B. Ya. 2405. Tunggu dulu lah ni. Tunggu dulu. Duduk dulu. Saya duduk sinilah. Tak apa, awak boleh duduk sini, tak apa. Saya ni muka je garang tapi baik hati. Terima kasih bang. Sebelum saya nak layan awak, nak entertain awak tunggu number dulu. Saya cuma nak bagi tahu, Cinta Syria Malaysia akan buat counter collection. Jom ramai-ramai donate untuk slot terakhir kita pada malam ini yang telah kita mulakan daripada pukul 8 pagi tadi sehinggalah sekarang lebih kurang pukul 9.40 dan akan berakhir lebih kurang dalam pukul 10.30. Terima kasih kepada siapa yang stay. Terima kasih pada 3.2K yang ada dalam this live yang tengah memberi komen, tengah memberi komitmen dan juga you punya effort. By the way, kita tengah membawakan awak satu topik yang datangnya daripada Form 3 untuk Form 4 juga akan membawa kepada Form 5 dalam matematik, satu silibus yang baru dalam KSSM. Jadi pada siapa yang belajar KBSM, relax, chill. Okay. Saya tengah cakap dengan dia, kenapa awak yang rasa KBSM ke? Saya rasa. Okay. Dan malam ini sahaja yang kita ada session macam ni. Allahu Akbar. Baru saya teringat ini benda penting. Kawan-kawan yang ada yang tengok our live sekarang ni, saya cuma nak bagi tahu our program Jihad Ilmu hanya berlangsung pada malam ini saja, hari ini saja sampai 10.30 malam. Bila lagi kita nak buat, kita tak tahu. Sebab salah satu yang kita buat ni adalah untuk dapatkan donation untuk kita salurkan direct kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Dan malam ni NGO yang berkolaborate dengan kami adalah Cinta Syria Malaysia. Baik. Untuk you buat sumbangan, you boleh tekan link dekat pin comment ataupun description. Baik. 3, 2, 1, 0. Nombor 5. Counter 5, minta maaf. Bukan. Dah bertukar sekarang. Bukan. 3, 2, 1, 0. 2305. Counter itu. Kenapa awak duduk macam ni? Saya excited bang, banyak kena saya bayar bang. Faham. Baik. Awak daripada mana ni? Kita tengah buat apa sekarang ni bang? Saya daripada rumah bang. Saya nak beli kereta. Ni kali pertama saya beli kereta. Awak nak beli kereta dengan pakaian macam ni, saya nampak awak ni smart lah. Apa kata kalau awak beli kereta cash? Tak boleh bang. Kenapa pula tak boleh nak beli cash? Bang. Tak boleh bang. Kereta kena beli loan bang. Kenapa Saya tengok kat TikTok bang. TikTok cakap macam tu bang. Ini kaki TikTok lah. TikTok bang. Buat TikTok sikit. Awak nak buat road tax, betul? Saya nak buat road tax bang. Okay, kalau awak nak buat road tax, awak beli kereta apa sebelum tu? Tadi bang. Tadi saya beli. Bukan dah beli kereta dah? Dah beli kereta dah bayar down payment semua dah. Kenapa bang? Blackout? Blackout kadang-kadang. Office memang macam ni. Apa bang? Nampak dia keluar bang, terus. Kita kena hack ke bang? Bang, kita kena hack ke? Bang, kita kena hack.
Aib bersabar. Siapa tu? Tak tahu. Tak tahu. Jangan layan orang asing. Yelah. Hati-hati. Kita ni kadang-kadang kita tak kenal orang. Jadi jangan kita senang-senang sangat bercakap dengan orang. Yelah. Kod-kod orang tu bagi gula-gula jangan ambil. Abang bawa cerita dulu tu bang. Baik. Okey. Tadi berbalik pada cerita kita. Awak dah beli kereta. Kereta apa awak beli? Saya beli X70 bang. X70. Warna merah cantik bang. Oh, Sport sesuai rim. dengan awak punya suit Ya, lah. sama lah bang. Sport rim 30 inci bang. Besar bang. Sekejap, Besar awak, bang. Awak Free wiper bang dia bagi tadi bang. Free wiper. Sekejap, saya pening sikit ni. Awak ni nak jual kereta dekat saya ke? Gaya macam nak menjual Saya kereta excited bang. Saya Excited. Saya excited. Okay, sekarang ni macam mana? Awak nak tahu flow untuk bayar road tax? Sebab tadi katanya saya dah bayar down payment dah 12,000. Lepas tu saya ingatkan dah settle bang. Bayar insurans pula 3,000 lebih. Banyak pula je insurans. So dah keluar berapa tadi? 12,000? Dekat 16,000 dah keluar bang. 12 campur 3, 15. 3,500 bang. Lepas tu dah tambah semua pula. Dia kata ada tambah road tax pula. Nak buat apa pula? Cukai-cukai jalan pula ni. Ini awak kena tahu. Siapa nama awak tadi? Astrol. Hasrul lah. Yes. Tak sesuai lah. Macam ni dengan nama Hasrul. Macam saya nama apa bang sesuai? Boleh saya tukar nama awak? Daripada apa Hasrul saya tukar nama awak. Apa? Awak macam ni macam... Saya berdiri bang. Saya berdiri. Awak pernah berdiri? Saya berdiri. Sekejap, daripada gaya awak ni. Nak saya pusing bang? Pusing sikit. Ini tak sesuai Hasrul. Okey, nama apa? Jazel. Jazel. Yes, Saya sesuai. akan ingat nama tu, saya akan pakai nama Jazel. Ingat, itu nama awak. Nama starting saya daripada Jazel. Nama saya Jazel. Lepas ni pergi Jazel. JPN, tukar nama Jazel. Jazel. Okey. Jazel. Jazel. Dah beli kereta tadi? Dah bang. Okey, sekarang nak bayar road tax. Road Sebelum tax. tu saya nak tahu, awak tahu tak apa gunanya road tax? Kenapa kita bayar road tax ni? Tahu abang, kerajaan minta saya bayar je bang. Ini masalah Apa kita ni yang bang? Apa ni bang? minta maaf. Yang ini memang kadang-kadang dia ada blackout sikit lah. Tapi biarkan blackout dekat belakang tu. Ini yang saya nak bagi tahu kepada semua rakyat Malaysia, kita kena ada sedikit knowledge. Kenapa kita bayar road tax, ke mana road tax tu pergi, dan kami akan sharekanlah dia punya flow-nya serba sedikit. Tapi sebelum tu saya nak share dulu update collection. Okay, yang mana kita punya dana terkumpul untuk kawan saudara-saudara kita yang berada di Gaza, untuk NGO Cinta Syria, telah terkumpul sebanyak 6,800 hanya daripada pukul 8 malam tadi. Betul? Betul. Sehinggalah sekarang lebih kurang dalam 45 minit kita berjaya mengumpul sebanyak 6,800. Terima kasih kepada yang memberi sumbangan. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita usahakan memberi manfaat kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin dan juga memberi manfaat kepada kita di akhirat sana nanti. Amin. InsyaAllah. Amin. Baik. Patah balik. Tadi tu ada apa tadi? Tak tahu, saya tak tahu. Ada orang cakap bang. Iklan. Saya bila blackout, saya kadang-kadang rasa macam mulut saya bercakap Abang tukar bang tadi bang. Okey bang, kita tadi dekat road tax bang. Dah bayar down payment, dah bayar. Insurans dah bayar. Ni cerita pasal road tax pula bang. Okey macam ni. Tapi saya nak tahu dulu. Nak buat apa bayar road tax ni bang? Dah bayar insurans cukup lah. Saya tanya awak tanya saya balik. Abang kan JPJ. Abang kan JPJ. Road tax ni ramai orang ingat untuk buat jalan semata tau. Oh betul lah, bayar cukai jalan untuk jalan. Ya, ini yang saya nak bagi tahu, tak semestinya road tax hanya untuk jalan semata tau. Habis tu? Road tax juga, tax yang ataupun kumpul dana tu juga, tax yang dikumpul tu juga digunakan untuk prasarana yang lain. Prasarana yang lain. Contoh? Contoh MRT. MRT saya tahu bang. MRT saya tahu bang. Silap sikit lah. MRT. Oh, lagi. Macam tu. Kemudahan pengangkutan awam. Jadi sebenarnya road tax ni, nama yang lebih tepat dia, yang sedap dia adalah apa tahu? LKM. Lesen kenderaan motor. Lesen kenderaan motor. Tak, saya beli kereta tadi bang. Saya beli kereta. Nama je macam tu. Namanya macam tu sepatutnya lah. Tapi kita namakan dia sebagai road tax. Okey, jadi mesti awak tertanya kan, apalah bang, apa kata dah bayar road tax tapi jalan dekat apa? Saya cakap bang, saya memang marah betulnya. Bayar cukai jalan bagai nak gerak, jalan berlobang bang. Berlobang sana, lobang sini. Macam mana bang? Saya dah tahu dah awak nak tanya apa. Okey, saya tanya awak dulu Jalan kat mana tu? Jalan dekat area rumah saya lah, kawasan rumah saya. Jalan dekat rumah awak bukan bawa road tax. Habis tu? Jalan rumah. Apa bang lucu? Awak macam terkejut.
Tak ada saya marah lah, bayar cukai. Belum lubang jalan. Berapa tahun dah. Jalan dekat rumah awak yang diselenggarakan tu oleh perbandaran. Contoh macam awak pergi dekat rumah awak tu kan, awak pernah tengok tiang lampu dia? MPAJ. Itu perbandaran. Oh, mana jalan tu dia bertanggungjawab. Ya, yang macam Rotex yang kita bayar ni, yang akan diselenggarakan tu contoh macam jalan dekat negeri, jalan persekutuan, macam tu. Faham. Ada bezanya. Tapi bang, kalau lubang-lubang tu siapa nak tampal bang? Saya dah tahu. Kalau banyak sangat lubang, awak boleh jumpa londo. Londo. Bradut. Yeah. Oh, saya kata bang, saya suka dia bang. Saya suka dia bang. Sama botak dengan awak ke? Sama bang. Sama bang. Faham. Sama bang. Macam tu. Okey, apa lagi yang awak nak tanya pasal Rotex ni? Saya nak tanya pasal Rotex. Saya dengar tadi, awak ni orang Sabah, ya ke? Tak. Saya cakap tadi ya Sabah. Saya kan orang Melayu sini. Saya orang KL sini bang. Sabah mana bah? Sabah, Tahu. Taiping bang. Taiping bang. Taiping bukan dekat Sabah. Awak ni cuba nak scam saya ke? Tak bang. Ini bukan. Jangan sampai bang. saya saman awak nanti. Saya kalau Sabah macam ni. Kenapa Sabah? Saya tak puas hati satu lah. Kenapa Sabah je murah? Sabah je murah Rotex. Tadi insurans pun sama. Okey, ini yang awak kena faham. Ini bayangan dia kenderaan Sabah Sarawak kenderaan ni, bermotor Okey, ini untuk Sabah Sarawak dulu Okey. Sabah Sarawak kenderaan bermotornya harganya tinggi sikit. Harga kereta dia? Harga kereta lebih tinggi. lain. Contoh, awak beli tadi kereta berapa? 122,000 bang. 122,000. Mungkin dekat Sabah Sarawak harganya dalam 125,000. Oh, mahal lebih sikit. Jadi kenderaannya harganya mahal, maka Rotexnya murah. Macam tu. Kalau semenanjung dia terbalik. Kenderaan harganya sedikit murah, Rotexnya yang mahal. Lebih Macam tu dia. Yes. Faham. Dah faham sekarang? Okey, macam ni lah. Saya nak kirakan awak punya Rotex ni. Saya pun dah lama tengok muka awak ni. Saya rasa macam lebih baik saya tengok saya muka bawa awak. kalkulator bang. Ini masalah orang kita. Dia ingat awak seorang jadi kalkulator. Saya pun ada kalkulator. Ni abang nak marah. Saya ni jarang marah orang. Okey. So kira kereta saya dulu. Ush, nampak saya. Oh, dah. Ingatkan ada orang nak buat kan? Terima kasih. Mana datang benda ni tadi Abang. Okey bang, kira bang. Baik. Kereta saya tadi. Macam ni. Kereta awak ni berapa cc dia? Pada siapa yang tak tahu daripada tadi. Cc. Bukan saya berkefe. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cc itu adalah capacity engine. Okey, saya nak tanya abang satu soalan abang. Abang kena jawab soalan saya ni. Okey. 100 km Mustang dengan 100 km Myvi. Siapa lagi laju bang? Siapa lagi laju bang? Myvi ke Mustang bang? Siapa lagi Saya laju? nak betulkan rambut saya dulu boleh? Apa tadi awak tanya? Main rambut. 100 km Myvi dengan 100 km sejam Mustang. Siapa lagi laju bang? Kancil. Kancil lagi Okey laju. bang, abang kira je lah bang. Abang kira je lah. Baik, sekarang ni memanglah saya kirakan untuk awak lah. Saya ni kalau... Abang fan Liverpool ke bang? Kenapa awak cakap saya fan Liverpool By the way, saya daripada... Sekejap. Fan Liverpool dia macam ni Awak bang. ni MU ke? Yang baru kalah 4-2 tu. Itu je lah. Itu je lah model. Dah saya tu. Marilah kita kira. Awak berapa cc tadi? Tadi saya 1,800cc bang. 1,800cc saya tunjukkan dalam dua Tapi situation. tadi yang insurans saya tu, dia tanya saya detail sikit lah. Dia kata apa tau, saya bukan 1,800, dia check spek 1,799. Tak boleh ke pakai macam tu, Ini yang saya nak bagi tahu awak. Kalaulah contoh you bila pergi spesifik dia punya detail dekat situ, kalau dah dia letakkan dekat situ adalah 1,800. Okey. Kalau you dapat dekat sini ada contoh. Sorry, saya betulkan sikit. Kalaulah contoh 1,600cc, contoh 1.6. Awak akan dapat directly bayarannya adalah RM90. Itu Rotex awak direct. Oh, tepat je lah. Tepat RM90 terus directly. Itu kalau awak punya CC daripada 1,401 hinggalah 1,006. Saya 1,800 tadi bang. 1,799 bang. Baik. Kalau macam tu, 199, bang. izinkan saya kirakan untuk awak. Boleh 9. Saya kira sekarang ya. Laju bang. Ini 1,000. Okey, kalau ikutkan awak tadi 18 Betul. Tapi kalau kita tengok spesifik yang betul, dia adalah 1,799cc. Okey, saya cantikkan dekat sini, awak akan dapat 1,799cc. Kalau macam tu, pakai putih. Ya, saya dengar daripada saya punya office tadi dia minta untuk pakai putih. Bang, Putih di jangan mana tulis putih? nama pakai warna merah bang. Putih. Sabar sekejap.
Okey, jadi awak akan dapat 1799cc. Pertama, kalau nak tahu benda ni, awak kena tahu table mana duduknya 1799cc ni. 1799cc ni berada di sini. Benar apa yang enggak? Jawab dulu, benar apa yang enggak? Ya benar dong, ya gitu dong. Jadinya, benda ni memang bergerak ke? Okey, jadi awak akan dapat jatuhnya adalah di sini, 1800. Ini table dia. Faham? Jadi, kalau ikutkan dekat sini tanpa ada progressive rate. Apa benda pula bang? Kadar progresif. Ada dua lah. Ada dua. Jadi, kalau tak ada, awak terus bayar berapa? 200 bang. 200 saja. Tapi disebabkan adanya kadar progresif ni, awak akan dapat bayaran dia jadi macam ni. Tengok 1799. Saya mudahkan kerja. Pada siapa yang tengah belajar di topik dekat form 5, topik yang ke-3. Okey, awak tolong asingkan siap-siap 1799cc ni. Okey, yang pertama, awak kena ambil dulu 1600. Yang pertama, ini dia 1600 yang pertama. Okey. Macam mana boleh tahu 1600? Nak ambil 1600 ke nak ambil 1601? Kita akan bermula daripada 1006. Yang ini akan jadi 1008. Dan ini akan jadi 2000. Are you clear? Jadi daripada 1799cc ditolakkan dengan 1006. Berapa balance dia? 199. Gini. Muka saya memang muka tak boleh percaya ke? 199. Saya dah kira dah. Jadi kalau 1600 ni, awak akan dapat directly bayaran ni lah berapa ya? RM200. Adakah ini bayaran road tax awak penuh? Dah siap. Belum. Sebab tadi 1799 kita asingkan dua. Disebabkan dia jatuh dekat table yang ni, kita ambil yang pertama 1600 yang pertama. Bila kita ambil 1600 yang pertama, awak dapat bayaran dia directly 200. Maka balance ialah 199 yang awak perlu darabkan dengan 50 sen. Minta maaf. Kalau you kira dekat sini 50 sen, itu salah. Kenapa? Sebab awak akan tengok dekat sini pengiraan sebenarnya berapa? 40 sen. So darabkan dengan 0.4. Maknanya kiraan tu baki tu baru darabkan ni. Yes, baki dia terus darabkan dengan 40 sen. Table ni memang kena ada lah bang. Table, jangan risau. Yang pertama, ini masalah student. Masalah student bila belajar, kadang-kadang dia boleh tanya macam ni tau. Sir, table ni ada tak dalam exam? Saya nak tanya awak satu benda. Sir, table ni kena hafal ke? Satu soalan saya. Table dekat awak punya kelas tu, jadual awak punya, awak panggil? Jadual bertugas dekat dalam kelas awak tu, awak hafal tak? Periodic table hafal tak? Yang ni tak payah hafal lah. Nanti dia bagi lah. Mestilah bagi. Kalau dia tak bagi, awak ambil kertas koyak. Dia mesti bagi. Mesti bagi, okay, bang. Okey, jadi maksudnya 199 kalikan dengan 40 sen. Saya tolong bang. Kira kan. 199 darabkan dengan 40 sen bang. Dapat berapa tu? Saya dapat RM79.60. 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 Okey, kotlah ada orang nak tanya. Sir, kenapa ambil 1600? Kan dia dah tulis dekat sini yang melebihi 1600. Sebab tu kita ambil 1600 yang pertama. Macam tu. Jadi sekarang ni apa nak buat dengan dua benda ni? Takkanlah didarabkan pula. Tambah bang. Mestilah tambah. Bijak awak ni. Saya lama dah duk perhati awak ni. Daripada tadi lagi saya tengok sebenarnya. Awak ni bijak tau. Saya tahu. Walaupun awak ni KBSM. Dah lah tu. Okey. Jadi bila ditambahkan, awak akan dapat berapa sini 200 campurkan dengan 79, so you akan dapat RM279.60. Maka inilah bayar road tax awak. Terima kasih. Boleh? Itu saja bang Itu saja. Baik, bila nak buat bayaran sekarang? Boleh buat bayaran sekarang? Saya kena fikir dulu bang. Jangan fikir. Saya nak minta awak buat bayaran sekarang. Tapi jangan masuk dalam akaun saya, masukkan dalam akaun Cinta Syirah Malaysia. Cinta Syirah Malaysia. Boleh. Secepat mungkin bang. Sebab saya nak kereta cepat sangat ni. Kalau nak cepat sangat, saya nak tengok awak punya number account macam mana. Lepas tu saya nak tahu awak punya spesifik rumah dengan kereta sekali. Dengan anak-anak awak sekali juga saya nak tengok macam mana. Saya nak tengok macam mana komitmen awak. Semua tu kena check? Semua tu saya kena check. Okay? Saya nak check dengan awak dulu boleh? Boleh. Okay. Sebelum tu, sebelum saya nak bawa awak pergi check, saya ingin menyampaikan lagi, sekali lagi saya berbesar hatinya ingin menyampaikan. Okay. Kepada siapa yang telah menyumbang, terima kasih Cinta Syirah Malaysia. Dan kita masih lagi ada
baki lebih kurang dalam 30 minit untuk awak menyumbang, dan juga kita punya session yang seterusnya akan dibawakan pula bahagian daripada Form 4 Matematik dan juga Form 5 yang akan ada kaitan dengan ekonomi. Dan semua perjalanan kami daripada awal tadi sebenarnya adalah Matematik Form 3. Topik Maths Consumer. KSSM kalau tak tahu saya cari rumah awak. Yang kedua pula tadi kita ada belajar insurance, Form 5. Lepas tu kita belajar taxation, itu cara nak kira tax. Baik, selepas ini akan dibawakan oleh Sir Syakib dan juga beberapa konco-konconya untuk menyampaikan bahagian yang terakhir dalam matematik slot kita yang terakhir. Dipersilakan. Ni sesi apa pula? Saya nak beli kereta je pun. Silakan. Ni sekali jadinya. Patut kursi depan sikit. Lagi. Sana sikit. Assalamualaikum. Cik Padang. Ya, saya. Mencabar jadi cikgu-cikgu yang baru mengalami perbezaan silibus daripada KBSM menghala kepada KSSM. Ini adalah batch yang pertama tingkatan 5. Saya dapat tahu banyak sekolah yang terpaksa memanggil pegawai bank, ejen insurans untuk bagi talk dekat sekolah supaya memahamkan semua-semua benda. Termasuk pegawai JPJ sekali. Kenapa? Sekarang ni norma sudah berubah tau. Kepada pelajar-pelajar SPM yang sekarang ni, mereka ini ada satu uphill task tau sebenarnya. Number one, mereka tidak ada past year question. Betul. Jadi dia punya soalan tu tidak ada dia punya benchmark. Ada dengar suara tadi? Ada dengar. Tidak ada benchmark langsung daripada tahun-tahun yang lepas. Sebelum ni Badang, pelajar-pelajar untuk maths I'm saying about maths semua pelajar boleh sebenarnya tak belajar form 4, tak belajar form 5, tiba-tiba 2 minggu sebelum SPM dia datang jumpa kita. Betul. Kita pandai kan? Kita boleh buat. Walaupun tak pandai kan, kita boleh B kan, A kan. Betul. Mudah. Okey, yang ni tak ambil tahu. Yang ni tak ambil tahu. Oh, yang ni ambil tahu. Buat sikit 2 soalan. Okey, dah boleh? Okey, kalau dia tipu sikit pun dia tipu macam ni ya. Okey, lepas tu yang ni ambil tahu, yang ni tak ambil tahu, tak ambil tahu, tak ambil tahu. Yang ni ambil tahu. Okey. Kita duduk dengan dia 2 minggu, insya-Allah Settle. busuk-busuk B. Betul. Itu dulu. KBSM. Okay. PT Dam KSSM. Norma dia betul-betul totally different. Sebab silibus dia dah menghala ke arah practicality. Real life. Life practicality. Real life lesson. Tadi kita duduk cakap-cakap tadi. Kita bukan main. Betul. Tidak. That's the truth. Kita memberi tahu cara, lepas ni saya akan bagi tahu cara belajar yang paling padu untuk SPM 2021 onwards. Betul. Okay? Faham. Jadi, nombor dah lepas ni, nak buat yang macam cikgu tadi buat tadi tu. Tak boleh dah. Okay? Dan nombor 2, student dah kena mula sekarang ni Badang, untuk setiap kali lesson daripada cikgu, bukannya tanya, Apa yang perlu saya tahu? apa yang perlu saya, bukannya tanya, ada tak yang saya boleh tolakkan untuk belajar? Dia, instead dia kena tanya, apa lagi saya kena tahu? Faham. Jadi research di belakang tabir tu harus padu. Yes. Demand for more. Demand for more. Kenapa? Cikgu-cikgu sekarang pun masalah. Kesian kat cikgu-cikgu. Contohlah, saya ambil mak badang cikgu. Yeah. Bang, minta maaf kacau bang. Mak badang cikgu. Saya nak beli kereta je tadi ni. Mak badang cikgu. Yeah. Umur 54. Dia jadi cikgu daripada umur 24. So dah 30 tahun dia jadi cikgu. Yeah. Bila 30 tahun dia mengajar yang cara mathematics adalah maths and numbers. Betul.
tiba-tiba tahun ke-31 ni dia kena tukar, nak cerita pasal insurans, nak cerita pasal banking, nak cerita pasal investment. Jadi jam, mak badan jam. Yes. Okay. Tapi saya tak nafikan inilah mungkin yang terbaik buat anak-anak. Sebab culture kehidupan sudah berbeza. Yeah. Norma sudah berbeza. Jadi, ayuh kita sahut norma yang baru ini, jangan kita komplainkan, jangan kita jadikan itu sebagai penghalang. Setuju. Setuju? Setuju. Jadi, kepada yang Form 5, okay, tadi sketsa tadi kalau awak lihat, sebenarnya itu sebenarnya ada berlaku dekat Form 3 dulu. Yes. Iaitu dia nak beli kereta je pun. Saya nak beli kereta. Saya nak beli kereta tadi. Kau tak nampak aku dah accident ke? Teruskan tuan. Nak beli kereta, dia kena jumpa orang kereta. Dia kena jumpa apa? Insurans. Dia kena jumpa JPJ untuk road tax kan? Yes. Okay. Jadi apa yang kita cuba sampaikan tadi adalah lepas ni nak belajar satu-satu perkara, kita kena betul-betul mendalami dia punya kisah dia. Dah tak boleh dah. Tadi ada orang kat sini tadi tunjukkan cara pengiraan. Hanya ambil bahagian pengiraan. Tak boleh. Saya kat sini tadi, saya duduk sini, saya duduk, saya tanya dia orang macam-macam. No way. Sekejap. Allahu Akbar. Teruskan. Okay. No way kita just ambil maths tu hanya yang bahagian ni je. No way. Tak boleh. Dia kena faham segalanya. Okay? Sebab, Badang, I want to ask you. Yes, sir. Student-student ni ada 3,000 lebih orang ni, dia orang tahu ke soalan nombor 5 nanti berapa markah? Tak tahu. Dia sendiri tak tahu. Ini semua tak tahu. Yes. Jadi, we have to cover everything. Yes, saya tekan tadi. Dia tak bawa calculator. Saya tolong tekan kan tadi. Tolong tekan, dia tak bawa. Jadi, Badang, Ya. untuk Form 4, Form 5, okay, saya nak ambil satu contoh topik tu yang mengenai apa nama topik tu ya? Insurans. Topik apa yang nama dia smart tu? Apa? Pengurusan kewangan. Financial management. SMART. Apa dia? Smart. Teruk. Apa dia? Terung. Specific. Measurable. Attainable. Realistic. Realistic. And time frame. Okey, 5 tu. You cuba pergi belajar. Saya tahu. Ramai yang dah cuba pergi belajar kat sekolah. Okey. Dia tanya cikgu, cikgu tanya dia balik. Sebab dia tak tahu nak belajar tu kena lalui jalan yang mana. Yes. Okey. Tak belajar satu hal. Tak tahu nak belajar apa lagi teruk. Betul. Okey. Jadi apa yang sekarang ni kita buat adalah contohnya financial management. Kita ambilkan contohnya financial management. Boleh tukar belakang ni? Saya tolong. Saya dah... Okay. Financial management sebenarnya adalah sebuah report card. Tadi perasan tak ada seorang tadi dekat sini? Ya. Yang botak-botak sama macam saya. Saya. Seorang tu tadi, dia sedang komit benda baru dalam hidup dia. First time nak beli kereta. Beli kereta. Jadi, dia sedang komit dengan hutang. Dia sedang komit dengan debt. Jadi, itu melibatkan financial management. Jadi, you all kena ambil tahu benda-benda begitu. Sangat penting. Ya, Padang? Betul. Okay. Yang pertama sekali dia adalah report card. Financial management ni adalah report card. Kenapa kita kena ada report card je Badang dalam hidup? Okay. Report card on financial. Number 1, supaya kita tidak dibelenggu hutang selama-lamanya hidup kita. Betul. Reason number 1. Reason number 2. Okay. Supaya kita tidak jadi muflis di umur muda, Badang. Yes. 83% orang yang muflis di Malaysia disebabkan pinjaman daripada umur 21 hingga 33. Ya. Yes. Betul. Dan nombor 3 adalah supaya kita dapat hidup secukupnya. Complete hidup kita. Yes. Okay. Jadi anak-anak lepas ni nak belajar semua topik yang dalam Form 4, dalam Form 5, tolong jaga baik-baik. Kena keep on fit dalam hati awak. Kenapa kita harus belajar benda tersebut? Jangan hanya belajar saja. Okay? Dia dah tak macam dulu. Okay? Alright. Habis yang tu. Itu kenapa kita kena belajar. Itu adalah report card. Yang kedua adalah, okay, by the way. Terima kasih kepada Tuan Syakir. Kita mengambil sedikit masa untuk update collection
pada hari ini, and then lepas ini Syakib akan sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap kita dapat mendapat kumpul dana yang lebih banyak. Alhamdulillah. Dana yang terkumpul last updated dalam beberapa minit saja tadi adalah RM28,220 Alhamdulillah. Keep donating please. Rezeki untuk sahabat kita. Rezeki untuk saudara kita, anak-anak saya di sana. Betul, insyaAllah. Yes. Kat sana kan. Kan? Okay. InsyaAllah. Seterusnya kita boleh sambung ya. Hari kata semua tu, insyaAllah Financial kita- management ni kita kena ambil dia punya tajuk-tajuk besar dia. Kenapa kita belajar benda ni? Okay. Saya minta maaf dulu, mungkin ada benda-benda saya ni terlebih daripada silibus. Sebab saya nak ajar anak-anak yang sedang dengar ni untuk norma yang baru dengan KSSM sekarang, bukan tanya untuk dikurangkan yang perlu dibelajar. Harus ditanya apa lagi yang kena ditahu. Bukan mengurangkan, malah menambahkan. Okay. Jadi yang pertama sekali adalah, Abang okey bang? yang pertama sekali adalah, ayo, mana tadi? Oh, kena tekan. Okay. Saya cakap pasal financial tree. Okay. Financial tree yang pertama sekali adalah saving versus inflation. Badang. Saving ni adalah kita punya simpanan. Okay. Tapi you have to remember, bila kita menyimpan, duit kita bertambah. Tapi over time, kita akan ada satu perkara yang dinamakan apa, Badang? Inflation. Inflation ni mengurangkan balik nilai duit. Ini duit ni kita naikkan, saving kita, ni dia turunkan. Kita naikkan duit kita, inflation menurunkan balik. Yes. Jadi sekarang ni isu dia adalah, adakah kita punya saving tu cukup laju naiknya untuk melawan konsep menurunnya nilai duit? Betul. Itu dia. Jadi seperti yang tadi ada seorang kat sini tadi, dia beli kereta tu. Ya, Okay? Saya. You kena ingat, waktu dia beli kereta mungkin harga gaji dia RM2,000. Okay? Faham? Faham. Waktu sekarang ni RM2,000, dia nak kena bayar bulanan dia RM1,200. Dia rasa dia mampu. Okay? Tapi in 3 years time, inflation akan mainkan peranan menyebabkan gaji dia yang RM2,000 tersebut, yang nilai dia tu sudah berubah menjadi RM1,600. Yes. Adakah dia masih mampu dengan RM1,200 punya installment? Sama sekali. Itu maksud dia. Jadi kena ambil tahu maksud dia. Daripada maksud yang dah ditahu tu, barulah awak boleh belajar effectively, efficiently. Yes. InsyaAllah. Okay. Betul. Alright. Seterusnya adalah saving versus inflation. Nombor 2 adalah loan dengan debt kat sini. Awak akan belajar banyak pasal benda ni, tetapi saya punya konten lebih sikit. Ya? Okay. Yang pertama, credit card punya debt. Okay, credit card punya debt. Yang kedua adalah car. Yang ketiga adalah mortgage ataupun loan rumah. Cagaran. Yang keempat, Saving. yang keempat adalah saving. Okay. Oh, you kena ingat. Tak apa, sabar dulu. Okay, yang kelima adalah personal. Ini adalah jenis-jenis loan yang diambil oleh mana-mana orang. Okay. Sebagai contoh, saya ambil ini, credit card. Saya rasa semua orang tahu credit card. Badang, apa function credit card? Credit card. Credit card, dia punya function sebenarnya adalah untuk mendisiplinkan kita, tetapi credit card lah yang menyebabkan ramai orang muda bankrupt. Sebabkan indisiplin. Yes. Okay. Right, seterusnya adalah car loan. Car loan seperti orang tadi buat. Yang ketiga adalah mortgage ataupun yang rumah. Badang, apa jadi? Kredit kad saya terbang tadi bang. Teruskan. Allahu Akbar. Kena baca kunut nazilah sekejap lagi ni. Teruskan. Okay. Yang ketiga adalah mortgage ataupun rumah. Okay. Yang keempat adalah saving. Yang ni kena jaga. Ini bukan saving sebenarnya. Ini sebenarnya adalah ini adalah investment. Okay. Sebagai contoh ASB loan. Okay. Dan yang last sekali adalah personal loan. Okay. Ladies and gentlemen, sebenarnya personal loan ni adalah untuk orang-orang yang bagi saya mungkinlah ada sedikit mismanagement di mana-mana. Sebabnya sepatutnya tak perlukan benda ini. Sepatutnya. Tetapi mungkin atas tekanan hidup memerlukan juga. Ya. Okey. Bila saya dah ceritakan pasal semua-semua benda ni,
saya kena juga cakap lagi satu, iaitu pasal interest rate. Badang, Yes. adakah semua loan ini, semua debt ini, semua hutang-hutang ini, adakah merekanya sama dia punya weightage-nya? Berbeza sama sekali. Berbeza. Yeah. Okay? Berbeza. Dan yang beza dia dekat mana tau? Okay? Yang ni you kena jaga baik-baik. Kena jaga dekat interest rate dan satu lagi adalah types of interest. Okay. Kita sembang dulu barang. Boleh? Yang pertama sekali adalah interest rate. Yang mana yang paling jahat sekali interest rate? Bagi saya credit card. Credit card. Ya. Kenapa barang? Sebab penggunaan dia sangat-sangat fleksibel dan Sangat mudah. Swipe je dah boleh jalan. easy access dan kita ada sifat suka menangguhkan pembayaran walaupun amount dia kecil. Jadi dia penalize kita on indiscipline. Yes. Indiscipline. Betul. Okey, yang kedua adalah car. Ini tinggi ke rendah? Dia rendah. Dia adalah apa? Rendah. Dia adalah rendah di sini. Okey, rendah tetapi ada sebab dia rendah. Kejap lagi saya cerita. Okey, yang ketiga adalah mortgage. Beli rumah. Beli rumah. Rendah ke tinggi? Rendah. Rendah sebab dia punya jangka masa dia panjang. Orang beli rumah Nilai mahal besar. kan. Jadi dia punya loan dia 20 tahun, 20-30 tahun. Okey, yang seterusnya adalah saving. Yang ni rendah ke tinggi? Saving biasa. Yang ni biasa ada rendah je sebenarnya. Rendah, okey. Dia rendah sebabkan ini adalah secured Selamat. loan. Oh, selamat. Yes. Okey, dia bagi kita pinjamkan dana untuk kita simpan sebagai simpanan ASB. Betul. Okey, tapi sijil ASB tu bank pegang. Jadi dia selamat. Saya nak kira Okey. apa? Alright, seterusnya adalah personal. Personal loan juga tinggi. Yes. Okey, sebab personal loan ni adalah loan bagi yang benar-benar memerlukan. Jadi, kau betul-betul perlukan duit kan? Okey, ambil duit ni kan, tapi interest dia tinggi. Macam tu. Yes. Okey. Right, tadi saya nak sentuh pasal kereta tadi. Kereta tadi, kenapa loan kereta ni rendah interest dia? Anak-anak ayah, jangan lupa bila kita belajar tahun ni, kita kena tanya benda-benda macam ni. Kenapa loan kereta ni rendah? Sebab types of loan. Types of rate ni. Types of rate ni, dia digambarkan oleh dua. Satu adalah flat rate dan nombor dua adalah reducing balance. Okay? Sebagai contohnya adalah mortgage. Kebanyakannya adalah reducing balance. Maknanya tahun ni kita pinjam 100,000. Okay? Interest dia berdasarkan 100,000. Betul. Lepas bulan tu kita bayar 5,000 tinggal 95,000. Jadi kita punya interest berdasarkan 95. Bayar lagi 5,000 berdasarkan 90. Bayar lagi 5,000 berdasarkan 85. Macam tu. Dia reduce balance. Okay? Tetapi kereta tidak. Kereta contohnya, tadi ada satu abang botak sini tadi. Dia beli kereta 100,000. 100,000. Interest rate dia adalah 3%. Loan dia 9 tahun. Jadi dia punya kiraan kasar dia simple. 3% darab dengan 9 dapat 27%. Jadi dia kena bayar 100% campur dengan 27%. Macam tu. Walaupun dia ambil kereta, dia start enjin kereta, keluar daripada showroom, lepas tu dia nak pergi pula kedai kereta lain untuk jual, dia kena bayar balik kepada bank 127,000. The same amount. Walaupun baru pakai 3 jam. Yes. Kesian botak tu. Yeah. Aku tu. Faham? Faham, sir. Okay. Jadi itu dia. Types of apa nama ni? Rates. Okay. Kena ambil tahu. Seronok tau sebenarnya. Badang. Sebagai bekas batch KBSM. Ya, saya. Okay, batch KBSM yang sudah veteran. Okay, apa nak cakap pasal kepada budak KSM? Sebenarnya saya agak cemburu. Saya mula peka dalam bidang kewangan dari segi pinjaman, simpanan pada seusia 22 tahun. So agak jauh ke belakang. Betul. Tapi korang diberi peluang seawal usia 16 tahun. Saya 15 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Maksudnya you guys punya langkah dah jauh ke depan berbanding kami di semasa sebaya anda. Yes, you guys are more step ahead berbanding kami. Dan saya sebenarnya agak jealous. Dan please do not waste this knowledge. Sebab dia bukan knowledge yang pakai buang. Dia adalah knowledge yang berterusan. Betul. Yes. Saya cakap sendiri pun, saya mewakili Badang juga, sama. Kalau macam dia orang ni, bila dia tengok syllabus tu, kita yang mengajar maths ni, kita terpaksa lah, kena belajar balik cara nak deliver, kan. Betul. Tapi bila tengok tu kan, this is useful, man. Yes.
Okay, dia direct impact dia. Macam kita dulu kan, kita kena belajar maths, berapa banyak chapter yang kita tahu guna dia dekat alam pekerjaan. Tak banyak. Betul. Zero ni banyak. Okay, tapi benda baru kena ada juga pengorbanan ya. Okay, seterusnya saya nak cakap pasal investment. Okay, investment yang wujud. Awak ada belajar mana ada investment? Okay, investment yang wujud adalah stocks. Okay, awak ada belajar pasal stock. Okay, ataupun apa dia stock Saham yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat besar ya. Public company. Okay, lepas tu yang kedua kita ada trust fund. Trust fund ni adalah unit trust lah. unit trust. Maksudnya kita tak reti nak main stok tu, tetapi kita bagi kepada satu syarikat yang menguruskan fund ramai orang. Okey, dia tolong investkan untuk kita. Yes, betul. Jadi dia ambil sikit bahagian dia gitu. Yes. Okey. Yang seterusnya adalah gold. Okey. Abang kakak ingat satu benda. Kalau you tengok. Okey. Kalau awak tengok betul-betul, yang ada dalam silibus adalah, tak silap saya ni stocks. Yang kedua trust fund. Okey, saham. Yang kedua adalah amanah saham dan yang ketiga adalah real estate ataupun hartanah. Okey, kena ambil tahu juga yang lain sebagai contohnya gold. Okey. Tapi masa tak ada untuk kita sembang, nanti dalam kelas kita boleh sembang. Gold ataupun small business. Small business is an asset now. It's an investment now. Okey. Yang seterusnya adalah collectibles. Okey, yang seterusnya adalah collectibles. Untuk zaman sekarang ni, manusia sudah berubah cara fikir dia. Okey, collectibles contohnya adalah Yamaha RZ. Kereta buruk lagi mahal sekarang ni. Betul. Okey, Proton Saga zaman dulu. Rare. Okey, habis yang itu. Seterusnya adalah dalam financial trees juga kena jagakan lifestyle. Untuk lifestyle ni kena ada banyak hashtag kat situ. Badang. Saya, dia cakap pasal saya tu. Hashtag Sejeza. Siapa dia ni, Badang? Tadi yang buta yang cakap tu lah. Okay, saya tahu semua audience rindu. Kami juga rindu. Ya, selepas beliau membeli kereta X70, beliau mengalami. Okay. Seterusnya, lifestyle. Lifestyle juga adalah satu benda yang besar. Benda yang besar. Okay. Di mana anak-anak muda ni yang bankrupt umur 20 lebih tu banyaknya apa? Gaji sebulan 1,800. Kalau bahagi 30 hari, sehari berapa ringgit? RM60. Setiap hari nak pergi minum kopi yang ada tulis kat botol tu. Bukan botol, dekat balang, dekat gelas dia tu. Tak tahulah apa nama dia. Okey, kita tulis di situ kan, RM30. Contohnya. Sekali minum, sekali teguk. RM20 kan. Okay. Jadi, pendapatan sehari 60, RM20 habis dekat satu gelas kopi kat situ. Jadi, macam mana financial management dia? Bukan tak boleh minum kopi, tapi berukur di badan sendiri. Lifestyle tolong jaga. Dan kepada yang beragama Islam, kena jaga juga satu lagi benda, iaitu zakat. Dan last sekali adalah infak. Awak jaga semua-semua benda ni, insya-Allah tercapai 3 niat yang asal tadi. Kenapa kita perlu jaga kita punya report card kewangan, Badang? Yang pertama, kita tak nak belenggu dengan hutang. Tidak mahu menjadi hamba hutang. Kedua, kita tidak mahu muflis seawal usia. Oh, betul. Okay. Yang ketiga adalah kita mahu cukup segalanya dalam hidup kita untuk kita dan juga keluarga. Jadi Badang, itu saja yang saya rasa saya sempat untuk sharekan di sini. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Jadi kepada saya. Untuk sesi maths ke ataupun ada nak buat update? Final lepas doa. Final lepas doa baru update. Okey. Badang, ambil dulu. Ambil dulu. Boleh. Terima kasih kepada Sir Shakib kerana menyampaikan, I believe untuk pengakhiran dengan penceritaan mengenai financial management, really important, di mana kami yang berumur 20 lebih ni pun masih lagi menuntut ilmu dalam bahagian pengurusan kewangan, dan anda telah pun diberi peluang untuk belajar seawal usia. Jangan sia-siakan. Okay.
Sebab kebanyakan rakyat Malaysia memang mengalami masalah dari segi kewangan. Sebab apa? 80% rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan, even RM1,000 pun tak ada dalam akaun. Maksudnya dalam 30 juta tu 80% tidak ada saving. So guys, please know how to manage your money supaya you hidup dalam keadaan yang harmoni, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Dan kita mengambil masa beberapa minit saja lagi untuk update our last Kunut Nazilah. kita akan mulakan dulu dengan bacaan doa kunut nazilah daripada Ustaz Akmal yang berada di Seri Rampai, saya percaya. Dipersilakan. Ustaz, apa khabar Ustaz? Ustaz, ya, mari Ustaz kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana saya tidak menampak VT, saya tidak menampak muka tuan. Allahu Rabbi, Allahu Ghafur. 3 strike. Adidas. Ustaz nampak saya Ustaz Ustaz nampak saya. Semaklah. Nampak. Bapak berdua je tu. Ya. Memang kami berdua hari ni. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, kami macam ada gangguan sikit malam ni. Tolong baca doa yang lebih-lebih sikit lah. Okay, teruskan. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Ni real ni, man. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم عليك باليهود وأعوانهم المعتدين الذي قتلوا إخواننا المسلمين في المسجد الأقصى خاصة وفي فلسطين عامة اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم إننا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا مجري السحاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, sesungguhnya kami meletakkan Engkau di tengkuk musuh-musuh kami dan kami berlindung pada Engkau dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancur leburkanlah kumpulan-kumpulan mereka, kacau bilaukan persatuan mereka dan cerai beraikanlah pakatan mereka dan goncangkanlah pendirian mereka dan hantarkan kepada mereka akan anjing-anjingmu ya Allah.
Ya Allah yang maha berkuasa, Ya Allah yang maha gagah, Ya Allah yang maha bersifat muka, Ya Allah Engkau jualah yang menurunkan kitab yakni Al-Quran yang mulia. Ya Allah Engkau jualah yang menggerakkan awan, Ya Allah Engkau jualah yang mengalahkan tentera Ahzab. Hancurkan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, dan kurniakan kemenangan kepada kami. Ya Allah, hamba-hambamu ini berpaun eran pada kalimah tauhid yang satu. Kami menyahut akan seruan jihadmu ini ya Allah. Jadikanlah intifada kali ini sebagai asbab untuk kami terus berpaun eran pada perjuangan yang memuliakan agamamu ya Allah. Kau cabunkanlah perasaan cintakan dunia dan jiwa kami yang bersama-sama menadah tangan pada malam ini. Kau jadikanlah juga anak-anak pelajar yang mengikuti program jihad ilmu sepanjang hari ini sebagai tentera di jalanmu ya Allah. Ya Alim, Ya Hakim, Engkau mengetahui akan segala yang berada di bumi dan di langit. Setiap guguran daun di bawah pengetahuanmu, Ya Allah. Engkau jualah yang mengetahui akan isi hati-hati kami. Kau pandanglah usaha dan pengorbanan kami semua dalam menjayakan majlis ilmu ini, Ya Allah. Kau berkati dan rahmatilah kehidupan mereka yang telah menyumbangkan harta buat saudara kami di Palestin dan Syria sepanjang kutipan ini dijalankan. Allahumma taqabbal minna du'aana wa hajatana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Ustaz, terima kasih Ustaz. Nampak saya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Moga doa tadi dimakbulkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya rasa agak panas kanan saya ni, tak tahu kenapalah. Okey, so saya rasa kita menunggu untuk update total donation yang berjaya dikumpul untuk hari ini sahaja. Malam ni saja. Oh, untuk malam ini sahaja. Okey, untuk donation yang daripada siang tadi kita tidak dapat untuk buat counter dia, kiraan dia sebabnya tidak semua NGO ada sistem yang lengkap. Yeah. Jadi yang semalam punya NGO iaitu My Fund Action dan hari ni punya malam ni punya NGO iaitu Cinta Syria Malaysia mempunyai sistem yang kita boleh dapatkan link untuk pelajar-pelajar kita dermakan. Okey. Jadi untuk malam ni sahaja punya collection yang kita tengah tengok ni. Yang siang tadi tak termasuk. Siang tadi kita pun tak tahu wallahualam berapa. Tapi nanti, terima kasih. Tapi nanti kita akan keluarkan juga statement berapa total kutipan maksudnya daripada semua yang lain. Okey. Tuan Director, Producer. Maafkan kepada Tuan Producer. Oh, 2 minit. 2 minit. Okey. Sebelum itu saya dengan ini ingin mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan tahniah kepada semua pelajar yang berada di seluruh Malaysia. Berikan tepukan yang gemuruh pada anda yang di belakang. Berikan tunjukkan semangat anda. Berikan tepukan yang gemuruh kepada anda yang join program ini daripada awal 8 pagi hinggalah ke sekarang daripada event semalam. Ladies and gentlemen, Allahu Akbar, semalam program kita buat julung-julung kalinya perjuangan khas untuk rakyat Palestin. Ya, kita belajar pasal ilmu sejarah, kita tahukan apa fakta yang sebenar dan apa yang tidak. Maka jadilah orang yang tidak buta dalam sejarah. Maka anda boleh bezakan yang manakah kebenaran dan juga bukan kebenaran.
Oh, rasa tenang sikit. Orang masa. Oh. Ya, saya juga rasa tenang tuan. Ya, sebab tadi saya rasa macam Kenapa tadi Saya rasa macam berat sikit di belah sini tadi. Tadi awak berdua je yang ada dekat Ya, pentas tadi kan? kami berdua Dekat stage sahaja. tadi, betul? Ya, kami berdua sahaja, tetapi saya dapat rasakan ada aura yang tidak berapa sedap. Aura yang tidak beberapa sedap yang datang daripada bahagian kepala dia. Bahagian kepala, ya, sebab sungguh licin dan sungguh mulus. Terbaik. Okay. Licin dan mulus. Baik. Jadi sekali Badang kita sedang menunggu counter yang terakhir. Counter terakhir. InsyaAllah. Counter 3, 1, nombor 7. Next station. Yes. Counter tu ke? Bukan. By the way Badang, saya sekali lagi berasa bangga dengan student yang ada, dengan semua yang ada dalam our live MC Plus. Because why? You memang betul bagi komitmen dan juga effort. Sebenarnya tak senang tau untuk tengok online ni. Okay, untuk kita dapatkan knowledge sambil-sambil kita bergelak ketawa, tapi sambil-sambil tu juga kita dapat something. Yes, I believe yang slot terakhir tadi, yang ada 2 orang tadi ni tadi, okay, adalah satu knowledge yang sangat penting yang awak akan guna pakai sepanjang hidup awak. Ya. Anda perlu peka dalam ilmu kehidupan yang bakal diguna pakai. Semua orang akan membeli kereta sendiri, semua orang akan buat simpanan untuk kegunaan di masa depan. So saya harap semua orang peka dengan bahagian yang tersebut lah. Terima kasih. Baik, sementara kita tengah menunggu counter yang terakhir daripada Cinta Syria Malaysia. Ya. Saya ingin bersembang dulu dengan Badang lah. Boleh. Badang, waktu kita mengajar online, kita pusing. Ya. Oh, faham. Maksudnya sekarang adakah awak ingin... Sebab penjarakan kerja perlu dijaga. Faham? Ya. Silakan, teruskan Badang. Sepanjang perjalanan ini, saya nampak masih lagi ada peluang untuk anak-anak muda yang lahir pada tahun 2000 ke atas untuk menjadi manusia yang lebih hebat, manusia yang lebih gah di mata dunia. Sebab apa? Saya dan kawan-kawan yang lain, cikgu-cikgu yang lain risau sekiranya pelajar-pelajar hanyut dengan hiburan semata-mata. Ber-TikTok sepanjang masa, ber-PUBG sepanjang masa, ber-IG sepanjang masa. Boleh tidak menjadi masalah, boleh, tapi pastikan anda menjadi pengguna yang bijak. Sekiranya anda tidak menjadi pengguna yang bijak, anda yang dipijak oleh apps itu tersebut. Gunalah sebaik yang mungkin. Baik, terima kasih Badang. Jadi untuk penutup kita kali ini Badang, awak sudah menyampaikan kata-kata awak tadi. Aib Badang, saya tak boleh nak pegang awak sekarang. Jangan macam tu. Teruskan. Baik. Sebelum tu kita alu-alukan dulu ni yang kat belakang-belakang ni semua ni. Come on. Kita dah di penghujung rancangan. Kita memerlukan... Sekejap Badang, jangan awak cakap dekat penghujung rancangan Badang. Saya dah sedih dah ni, saya tak boleh. Di penghujung... Esok ada lagi kan? Tak boleh macam tu. Serius dah tak ada lagi lepas ni? Tak boleh selalu Fatih Hussein. Kenapa Badang? Badang, saya tak boleh. maknanya kita punya session program Jihad Ilmu kita yang 2 hari ni hanya berlangsung untuk 2 hari ni je. Ya. Lepas ni dah tak ada, tak tahu lagi bila nak buat. Kalau jodoh tak ke mana, kajang pak malau, kajang belipat. InsyaAllah kita berjumpa di hari yang kelak. Macam tak kena. Saya cuba. Saya cuba. Baik, jadi Badang, boleh tak sebelum kita habiskan our session, saya nak tanya juga, awak terfikir tak yang kita akan buat this program di join bersama dengan student-student yang ada di seluruh Malaysia, insyaAllah? Setiap tahun MC Plus, syarikat yang saya bekerja, rumah kedua saya tidak pernah men-surprisekan saya dengan benda-benda yang baru. This is what happen bila kita duduk dalam circle yang give a big impact dalam hidup kita. Baik. New ideas. Ladies and gentlemen, nampaknya director sudah pun mengangkat thumbs up untuk kita merevealkan total collection untuk malam ini sahaja.
1 jam setengah dalam Hanya masa selama 1 jam setengah daripada pukul 8 sampai 10.30 lebih kurang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf. Dalam 9 9 sampai 10 setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita menunjukkan jumlah sumbangan yang berjaya diterima untuk diberi kepada saudara mara kita yang berada di Palestin. Silakan. Adalah sekali lagi RM36,910 Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih. Terima kasih kepada anda semua yang menyumbangkan wang anda kepada NGO-NGO yang telah disediakan. Kami cukup terharu sebab saya percaya sumbangan ini juga datang daripada niat student-student juga yang maybe ada yang approach mak ayah dia. Korang dah mula untuk melakukan perkara yang baik dan saya harap benda ni memberikan anda kebaikan di hari yang kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yes. So now dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebab kita bakal menutup tirai. Baik. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kita nak mengucapkan terima kasih. Yang pertama sekali kita punya official production partners iaitu LSP Laskar Sonas Production. Ya, di sini Laskar Sonas Production boleh tengok. Yang kedua kita punya tim yang kedua Double F Studio. Kita ada wow. Laskar Sonas Production. Okay, Double F Studio. Kita swipe. Kita ada My Fun Action. Kita ada Cinta Syria. Dan yang paling penting sekali, kita punya NGO yang memberi kerjasama bersama dengan kita untuk menjayakan. Dan yang terakhir, bergegar-gegar dada saya. Berikan tepukan yang gemuruh yang berada di dalam bilik ini kepada MC Plus. Berjumpa lagi pada hari dan waktu yang kita akan tetapkan. Moga kita berjumpa lagi. Saya mendoakan yang terbaik. Mari kita sama-sama doakan untuk saudara mara kita yang berada di Palestin. Doa adalah senjata terbaik kita. Terbaik. Bye semua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.